lawan kita, jaga kita, bersiap siaga. TV Pendidikan kembali diperkasa, mudahkan sesi pembelajaran di rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nazri Fahmi dalam Berita Tengah Malam. Pelan Induk Digital ASEAN ADM 2025 dilancarkan bagi merealisasikan hasrat menjadikan rantau ini sebagai komuniti digital terkemuka dan blok ekonomi utama. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pelaksanaannya bakal dipacu oleh ekosistem teknologi dan perkhidmatan digital yang transformatif serta selamat. ADM 2025 menetapkan 8 matlamat keberhasilan. Antaranya memastikan tindakan ADM 2025 mengutamakan usaha mempercepat pemulihan ASEAN daripada impak COVID-19. Juga meningkatkan kualiti dan liputan infrastruktur jalur lebar mudah alih dan tetap. Pada masa sama, menyediakan pasaran kompetitif dan mampan untuk pembekalan perkhidmatan digital. Ini adalah suatu lonjakan ke hadapan selepas kita sudah ada 2 pelan induk ICT sebelum ini. Ada 8 keberhasilan utama yang ingin dicapai, tetapi kalau nak diringkaskan ke dalam 3 komponen, maka komponen itu ialah pertama kesaling hubungan, yang kedua ialah pembangunan kapasiti dalam pelbagai bidang, termasuklah pendidikan, sosial dan juga e-dagang, dan yang ketiga ialah tentang keselamatan cyber. Dan kesemua negara ASEAN, termasuk juga negara-negara dialog yang bersama-sama kami, memberikan komitmen untuk mencapai ke-8 keberhasilan itu. Sementara itu, RTM bakal mewujudkan satu lagi saluran khas TV pendidikan untuk memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR lebih efisien sepanjang tempoh PKP dan pasca COVID-19. Datuk Saifuddin Abdullah berkata saluran baru itu dijangka beroperasi pada suku pertama tahun ini. RTM memang sudah ada pengalaman mempunyai TV pendidikan selama beberapa tahun, antara tahun 1972 sehingga hujung tahun 2008. Kita menyediakan saluran itu untuk Kementerian Pendidikan. Dan baru-baru ini semasa PKP yang pertama juga kita ada kelas di rumah, 2 sesi, 2 jam pada waktu pagi dan 2 jam pada waktu petang menggunakan saluran TV OK. RTM sebenarnya sekarang ini pun sedang bersedia dan sudah pun membuat ujian-ujian tentang satu saluran. Terlalu awal untuk disebut apa namanya, tetapi memang itu disiapsiagakan untuk menjadi TV pendidikan. Material pengajaran dan pembelajaran akan disediakan bahagian teknologi dan sumber Kementerian Pendidikan KPM. Datuk Saifuddin memaklumkannya kepada RTM di Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, guru kini dibenarkan menggunakan pelbagai inisiatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, tidak terhad melalui gadget semata-mata. Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim berkata, usaha itu memberi ruang kepada pelajar yang tidak mempunyai peranti atau capaian internet turut mendapat mengikuti pembelajaran.
Beliau mengakui terdapat jurang teknologi dalam melaksanakan PDPR dan ia sukar untuk ditangani dengan segera. Dalam situasi ini, Datuk Dr. Habibah yakin dengan kreativiti para guru untuk melaksanakan PDPR selain menerusi dalam talian atau kaedah hybrid. Prihatin dengan masalah tersebut, KPM juga sedang memperluaskan pelaksanaan TV pendidikan sejak tahun lalu menerusi pelbagai stesen TV lain. Pihaknya juga sudah mengembalikan TV pendidikan di TV OK dan beberapa saluran stesen swasta dengan jumlah siaran 9 jam. Dasar pembangunan warga emas bakal diumum pada akhir suku pertama tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida Kamarudin menjelaskan dasar itu sedang dirangka bersama Perbadanan Prima Malaysia Prima dengan mengambil kira elemen asas yang diperlukan golongan berkenaan. Ia bagi memastikan mereka dapat hidup dalam persekitaran harmoni dengan kemudahan kesihatan mencukupi. This policy will address all the fundamental elements that are needed for senior citizens to live in a harmonious environment with adequate health facilities. Prima will collaborate with strategic partners to develop several retirement villages on the land Prima already owns in the near future. Beliau menyatakannya dalam ucap tama Forum Penuaan Penduduk Malaysia secara maya yang menyentuh mengenai undang-undang, dasar dan kreativiti bagi industri yang berkaitan warga emas. Tambah beliau, Malaysia perlu belajar dari negara seperti Singapura dan Jepun dalam persediaan untuk menghadapi penduduk berusia. Ini kerana republik itu telah melabur dengan ketara dalam inisiatif pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan potensi modal insan masyarakat serta menggalakkan pembangunan peribadi dan integrasi sosial. 213 pusat penilaian COVID-19 CAC ditubuhkan Kementerian Kesihatan di seluruh negara bagi mengendalikan penilaian pesakit COVID-19 yang menjalani rawatan di rumah. Kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menyebut CAC berkenaan akan mengklasifikasikan tahap pesakit COVID-19 untuk menentukan pengurusan pesakit termasuk kelulusan rawatan di rumah. Pusat itu juga berperanan mengenal pasti pesakit yang sesuai dipantau di rumah. Pasukan CAC juga bertanggungjawab mengenal pasti pesakit yang memerlukan rujukan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC atau hospital iaitu pesakit kategori 1 dan 2 yang tidak sesuai untuk ditempatkan serta dipantau dari rumah. Dan CAC ini juga berfungsi menyelaras rujukan dan klinik kesihatan ke PKRC atau ke hospital. 12 kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan Johor, Selangor, Sabah, Pahang, Melaka, Labuan dan Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia meliputi 7 kluster tempat kerja, 2 kluster komuniti, 2 kluster kumpulan berisiko dan 1 kluster tahanan. Kluster tempat kerja melibatkan 3 kluster di Johor iaitu kluster Jalan Indah Gemilang, kluster Jalan Perwira dan kluster Selasih Perindu. Masing-masing 1 kluster baharu di tempat kerja iaitu kluster Jalan Sungai Candong di Selangor, kluster Jalan Kinabenua di Labuan, kluster Ladang Desa Jeroko di Sabah dan kluster Kampung Payasiput di Pahang. Bagi kluster baharu komuniti, ia melibatkan kluster Serkam Tengah di Melaka dan kluster Tanjung Lumpur di Pahang. Terdapat 1 kluster baharu tahanan iaitu kluster Tembok Renggam di Johor. 2 lagi kluster baharu melibatkan kluster kumpulan berisiko iaitu kluster Putra 7 di Putrajaya dan Selangor serta kluster Jalan Skudai di Johor. 4 kluster tamat pada hari ini menjadikan jumlah kluster aktif setakat hari ini adalah sebanyak 335 kluster.
Perkembangan terkini COVID-19, 3,631 kes baru direkodkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 176,180 dengan jumlah kes aktif 42,814. Kes sembuh pula sebanyak 2,554 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 132,706. 18 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 660. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Lanjutan waktu operasi sehingga 10 malam jelas mengurangkan bebanan ditanggung pengusaha permis makanan. Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman melalui kenyataan media berkata, ia sekaligus membantu menampung kos operasi perniagaan pengendali yang terkesan. Justru katanya pemilik permis menyambut baik dan menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan yang dapat mengimbangi antara menyelamatkan nyawa dan juga kelangsungan ekonomi. Seiring dengan itu, Datuk Dr. Syed Hussein turut mengingatkan para majikan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sebagai majikan yang bertanggungjawab, mereka menggalas tugas penting bagi memastikan bahawa pekerja dan pelanggan selamat daripada ancaman COVID-19. Kerajaan telah menyediakan dana tambahan sebanyak 1 bilion ringgit, merangkumi hampir 800 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Penyediaan peruntukan ini menumpukan kepada bekalan antaranya tambahan reagen dan kit saringan serta peralatan PPE terutamanya kepada petugas kesihatan. Kerajaan akan memastikan ketelusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberikan perhatian utama. Sebanyak 3 bilion ringgit telah diperuntukkan khusus bagi perolehan ini. Masih lagi dalam berita tengah malam, sebanyak 5 kompaun dikeluarkan polis terhadap individu yang cuba merentas negeri dalam tempoh 12 jam pertama pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP di Pahang sehingga 6 petang tadi. Kesemua mereka dikompaun kerana tidak mempunyai surat kebenaran polis untuk merentas yang membabitkan kenderaan persendirian. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, kesalahan terbabit dikesan di sekatan Jalan Raya SJR daerah Bentong dan Rompin serta kesemuanya diarahkan untuk berpatah balik. 5 kompaun telah dikeluarkan di sekatan jalan raya di interstate. Kenderaan yang tidak mempunyai surat kebenaran merentas negeri. Private, yang kenderaan-kenderaan persendirian ini, dia tidak ada surat kebenaran merentas negeri dan kita telah mengeluarkan kompaun dan mengarahkan mereka berpatah balik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan pematuhan SOP PKP 2.0 di Tanjung Lumpur, Kuantan. Tambah beliau, sepanjang tempoh PKP, sebanyak 10 SJR di setiap laluan masuk ke negeri ini dilaksana membabitkan 250 anggota PDRM selain dibantu anggota tentera dan rela. Sementara itu, di Pulau Pinang, polis merampas 142 kotak rokok putih tanpa cukai yang bernilai RM1,065,000 pada petang semalam. Serbuan dilakukan di 5 lokasi berasingan di sekitar Georgetown turut menahan 3 lelaki warga tempatan yang berusia 31 hingga 40 tahun.
Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA PDRM, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar ketika dihubungi berkata, serbuan dibuat hasil risikan polis dan maklumat orang awam. Menurutnya, semua rokok itu dipercayai untuk pasaran kawasan utara tanah air. 8 kenderaan turut disita selain wang tunai berjumlah hampir RM1 juta. Turut ditemukan 2 ekor haiwan hidupan liar iaitu memerang dan burung di salah satu kediaman yang diserbu. Jumlah keseluruhan rampasan termasuk cukai bernilai RM2,262,095.98 sen. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 di Akta Kastam 1967. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS mematahkan cubaan membawa masuk 125 guni herba perubatan pelbagai jenis dari Indonesia. Pengarah MAKIS Pulau Pinang, Zarina Ramli berkata, rampasan seberat hampir 4,000 kilogram itu hasil pemeriksaan di pintu masuk MAKIS Pelabuhan Dermaga Air Dalam. Jelasnya, kesemua rampasan dianggarkan bernilai RM61,241. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Peranan dan tugas Jabatan Hak Ehwal Veteran JHEV berjalan seperti biasa meskipun proklamasi darurat telah diisytiharkan Yang di-Pertuan Agong. Peranan dan tugas tersebut termasuk penyaluran bantuan kebajikan, pengurusan faedah persaraan dan perubatan serta segala bentuk urusan berkaitan hak ehwal veteran ATM. JHEV ATM melalui satu kenyataan berkata, sebagai salah satu jabatan di bawah Kementerian Pertahanan, proklamasi darurat diyakini dapat memperkukuhkan lagi keberkesanan pelaksanaan PKP dalam memutuskan rantaian COVID-19. Justru JHEV memberi jaminan pihaknya akan meneruskan peranan mereka dalam menyalurkan bantuan dan menjaga kebajikan veteran ATM. Sepasang suami isteri yang tular mahu menjual kereta untuk menampung kos perubatan isterinya mendapat perhatian umum. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hari ini berkesempatan bertemu pasangan tersebut yang menetap di Klang, Selangor. Menerusi kerjasama skuad jejak Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan Lembaga Zakat Selangor LZS, pasangan berkenaan berjaya dijejaki. Datuk Seri Dr. Zulkifli berharap kenderaan berkenaan tidak dijual untuk memudahkan kegunaan seharian. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan kerajaan persekutuan dan negeri sentiasa bekerjasama membantu mereka yang terjejas dan memerlukan. Mawib Labuan menyerahkan 200 bakul makanan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan untuk diagihkan kepada mereka yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Pengurusnya Muhammad Fazli Muhammad Saad berkata bantuan tersebut membabitkan peruntukan zakat berjumlah RM10,000. Kit makanan ini kita sasarkan kepada golongan yang terjejas sepanjang tempoh PKP ini yang terkesan dari segi pendapatan. Sementara itu, pengurusi JPBD Labuan, Rituan Muhammad Ismail memberitahu bantuan berkenaan akan diagihkan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya juga menyeru bagi pihak pengurusan bencana daerah Lustuan Labuan supaya kalau sekiranya ada lagi penyumbang-penyumbang yang ingin menyumbangkan kit bantuan makanan ataupun apa juga berbentuk kewangan dan sebagainya, perlulah melalui Jawatan Kuasa Bencana Daerah. Ini adalah selari ataupun selaras dengan SOP dalam PKP 2.0 itu sendiri. Sebanyak 628 bantuan baku makanan telah disalurkan sejak PKP 2.0 dilaksanakan. 427 keluarga orang asli di pendalaman Gua Musang, Kelantan yang terputus hubungan akibat banjir menerima bantuan 2,000 beg makanan. Bantuan dihantar menggunakan helikopter TUDM yang berlepas dari kem Semur di Gua Musang.
Pengurusi Pusat Pemulihan dalam Komuniti Bandar Botanik, Datuk Nur Syabuddin Monil berkata, bantuan itu membabitkan 197 keluarga di Pos Bala dan 240 keluarga di Pos Hau. Bantuan berupa 20,000 tan beras, 4,000 tin sardin, 50 beg garam dan 2,000 beg gula dan minyak masak. Kami juga mengharapkan mendapat sasaran di mana mereka ini difahamkan juga putus bekalan makanan disebabkan banjir yang kuat baru-baru inilah. Makna selain daripada itu, selepas banjir tumbuh-tumbuhan mereka dan makanan mereka agak terhad juga. Dan saya alhamdulillah kerjasama dari pihak JAKWA, satu-satunya jabatan yang fokuskan membantu masyarakat asli, berkolaborasi bersama dengan kami lah. Datuk Nur Syabuddin berkata kem semur menjadi pusat pengumpulan bantuan makanan sebelum dihantar ke 2 pos terbabit. Selain TUDM, misi bantuan itu juga mendapat kerjasama daripada pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa memohon pertimbangan Bank Negara Malaysia untuk memanjangkan tempoh pembayaran pinjaman pembiayaan peribadi kaki tangan kerajaan daripada 10 tahun ke 20 tahun. Lanjutan tempoh itu akan membantu meringankan beban ditanggung peminjam yang terjejas akibat penularan COVID-19. Jelas Presiden Angkasa Datuk Abdul Fattah Abdullah, pihaknya menguruskan akaun penjawat awam yang membuat pinjaman peribadi melalui koperasi. Kita nak supaya dipanjangkan tempoh bayaran balik pinjaman peribadi kerana ini boleh memberi peluang kepada mereka yang buat pinjaman itu memegang ataupun kuasa kewangan yang lebih besar lah kan dari situ. Oleh kerana mereka kalau di tempoh bayaran balik itu dipanjangkan, nilai bayaran balik itu boleh dikurangkan. Bank Pusat itu mengeluarkan arahan pengurangan tempoh pembayaran semula pinjaman kepada maksimum 10 tahun berkuat kuasa pada 2014 lalu. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyerahan sumbangan barang asas keperluan harian kepada petugas barisan hadapan di Kuala Lumpur. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Kita balik ke perkembangan luar negara. Ribuan warga Nepal berhimpun di jalanan di ibu negara Kathmandu sebagai tanda protes terhadap keputusan Perdana Menteri yang membubarkan Parlimen negara pada hujung tahun lalu. Perdana Menteri KP Oli berkata, pertelingkahan dalaman partinya dan ketiadaan perpaduan politik mendorong dia membuat keputusan drastik itu pada 20 Disember. Tindakan itu bagaimanapun mencetuskan kemarahan rakyat dan disifatkan sebagai tidak berperlembagaan. Rakan seperjuangan dan parti pembangkang turut menyalahkan beliau kerana menggagalkan pemerintahan kerajaan yang dianggap stabil ketika negara sedang diancam kejatuhan ekonomi kesan pandemik COVID-19. Susulan itu, puluhan petisyen telah difailkan ke mahkamah dan perbicaraan telah bermula sejak 6 Januari. Pemilik pengeluar kereta berteknologi tinggi Tesla, Elon Musk, membuat kejutan dengan menawarkan wang tunai $100 juta kepada mereka yang berjaya membangunkan teknologi terbaik untuk memerangkap pelepasan karbon dioksida. Pengumuman itu dibuat Elon menerusi ucapan di Twitter. Mengawal pelepasan karbon penting bagi menjaga perubahan iklim. Namun, sehingga kini tidak banyak usaha dibuat dengan hanya kebanyakan teknologi mengurangkan, bukan membuang sepenuhnya karbon di udara. Terdahulu, Agensi Tenaga Antarabangsa menjelaskan
Pembangunan teknologi untuk menangkap karbon perlu sekiranya mahu mencapai sasaran sifar pelepasan karbon. Dalam pada itu, Presiden Amerika yang baru saja mengangkat sumpah, Joe Biden, berikrar untuk mempercepatkan pembangunan sedemikian dalam usahanya menangani perubahan iklim. Perkembangan sukan kejohanan dunia PUBG Mobile Global Championship PMGC 2020 Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Pengurus pasukan Team Secret Parthiban Pechayepan memuji SOP pengurusan jangkitan COVID-19 oleh penganjur bagi membendung penularan kejangkitan dalam kalangan pemain. Lokasi asal sepatutnya berlangsung di Coca-Cola Arena, Dubai, namun kejohanan terpaksa diubah dan dilangsungkan secara dalam talian selepas 3 pemain disahkan positif virus tersebut. Jelas Parthiban ketika ini semua pemain Malaysia berada dalam keadaan baik dan selamat selepas mengambil langkah-langkah pencegahan terlebih dahulu. Selain Parthiban, pasukan Team Secret terdiri daripada Dia Ul Haq Muhammad Arash, Asyam Alam, Raymond Tan, Aikatcai Arisanan dan Julatih Muhammad Farhan Abdul Ghaffar. Tambah Parthiban, pasukannya kini telah menjalani sekurang-kurangnya 9 ujian saringan, tidak dibenarkan bertemu sesama sendiri serta diawasi setiap masa oleh penganjur. So setakat ini bagi SOP memang semua di-follow dengan sangat-sangat rapi, dan saya pasti bagi Team Secret, bagi player-player Malaysia, sebab kita follow SOP ni dengan sangat-sangat precise, chances kita balik dengan selamat tu memang agak tinggi lah. Ketika ini, jadual kejohanan masih berlangsung seperti biasa dengan setiap pemain menjalankan kuarantin kendiri di bilik masing-masing. Aksi final PMGC menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah 4.8 juta ringgit. Perlu bersedia walau apapun situasi. Itu yang ditekankan jurulatih skor rugby 7 sebelah negara Muhammad Saizul Hafifi Muhammad Nur yang mahu para pemain kekal berdisiplin dalam menjaga kejegasan dan prestasi terutamanya dalam aspek kekuatan dan fizikal mereka sepanjang tempoh perintah PKP ketika ini. Menurut Saizul, skuad Remo 7 kini menjalani latihan secara individu di bawah program Majlis Sukan Negara MSN dengan pemantauan yang tinggi terhadap semua pemain. Pasukan sekarang sedang menjalani latihan di bawah program Pasukan Nagoya, Sukan Asia Nagoya 2026, dan program ini merupakan program yang telah bermula pada tahun lepas 2020 dan akan berlanjutan selama 6 tahun sehingga ke Sukan Asia Nagoya 2026. Dan Alhamdulillah, rata-rata pemain merupakan pemain yang sepenuh masa dalam program dan mendapat kebajikan sepenuhnya daripada Majlis Sukan Negara dengan kerjasama oleh Malaysia Rugby. Tambah beliau lagi, Remo 7 bakal mengharungi kejohanan pertama mereka pada tahun ini iaitu kejohanan Asia Series pada bulan Oktober. Namun, bergantung situasi semasa pandemik COVID-19. Berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi perintah kawalan pergerakan. Tidak perlu keluar jika tiada urusan penting. Saya Nazif Fahmi. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.